Maidin merupakan sebuah jenama pasaraya burung terkenal di Malaysia. Maidin menjadi pembekal barangan kepada pelanggan daripada semua golongan termasuk golongan kenamaan seperti kerabat diraja. Maidin telah ditubuhkan atas hasil usaha dan penat lelah Allahyarham Tuan Maidin yang bermula dari bawah hingga berjaya membina empayar perniagaan yang besar dan dikenali ramai. Tuan Maidin atau nama sebenar beliau ialah Maidin Muhammad. Malik beliau dilahirkan pada 5 Januari 1928 di Pulau Pinang. Bapa beliau iaitu Encik Gulam Hussein Berjama dan ibu beliau pula ialah Puan Syerbani. Tuan Maidin berasal daripada keluarga yang berada. Namun begitu, beliau tetap mengamalkan kehidupan yang sederhana dan mempunyai sikap berdisiplin yang tinggi. Tuan Maidin mempunyai 7 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak kedua dalam keluarga dan anak lelaki pertama dalam keluarganya. Beliau telah berkahwin dengan isterinya iaitu Roshan Bai yang berumur 15 tahun ketika itu. Hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan 7 orang cahaya mata iaitu 3 orang anak perempuan dan 4 orang anak lelaki. Kini setelah berdekat-dekat membina perniagaan yang bermula secara kecil-kecilan, Maidin telah berkembang menjadi sebuah pasaraya gergasi. Maidin sehingga kini memiliki 8,500 kaki tangan dari lebih 90 buah cawangan di selatan negeri. Legasi Maidin telah diteruskan oleh anak lelaki Tuan Maidin iaitu Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin. Beliau mempunyai kelulusan Master in International Business daripada Sonoma State University, California. Maidin merupakan sebuah pasaraya yang terkenal di Malaysia. Pasaraya ini menawarkan pelbagai pilihan barangan yang mempunyai nilai terbaik. Pelanggan pasaraya ini bukan sahaja terdiri daripada kaum Melayu atau India sahaja, malahan termasuk semua kaum yang terdapat di Malaysia. Tuan Maidin Muhammad yang merupakan pengasas Maidin telah dilahirkan di Pulau Pinang pada 5 Januari 1928. Tuan Maidin telah diajar untuk bekerja di Kuala Lumpur dengan bantuan Encik Bidin yang merupakan rakan kepada bapanya. Ini menunjukkan bahawa segala-galanya bermula daripada bawah. Ini juga membuktikan bahawa Tuan Maidin telah dididik untuk berdikari sejak daripada usia belia lagi. Kemudian, Tuan Maidin telah membawa diri ke Kuala Lumpur untuk bekerja apabila usianya semakin meningkat. Tuan Maidin mula berfikir tentang masa depan beliau dan memikirkan bahawa beliau perlu mencari tempat yang strategik untuk memulakan perniagaan. Beliau tidak mahu memulakan perniagaan di Pulau Pinang atau Kuala Lumpur kerana di kedua-dua tempat itu telah terdapat saudara mara dan rakan-rakan karibnya. Beliau ingin mengelak daripada berlakunya persaingan. Oleh itu, beliau telah mengambil inisiatif dengan bertanya kepada rakan-rakannya tentang bandar mana yang sesuai untuk memulakan perniagaan. Kota Baharu merupakan jawapan yang sering disebut oleh rakan-rakannya. Kota Baharu terletak di Kelantan dan bersempadan dengan Thailand. Tuan Maidin telah memulakan jualan dengan mengimport barang dari Thailand. Ini kerana barangan tersebut dapat dibawa masuk dengan mudah. Kebanyakan orang mempercayai bahawa minyak atar adalah produk pertama yang dijual di Maidin. Tetapi sebenarnya, barangan permainan adalah produk pertama yang dijual. Pada tahun 1997, Tuan Maidin telah membuat keputusan untuk menjadi majikan. Beliau ingin memulakan perniagaan sendiri dengan wang simpanan yang beliau ada. Pada masa itu, Datuk Wira Haji Amir Ali baru berumur 1 tahun. Tuan Maidin benar-benar percaya bahawa masa tersebut adalah masa yang tepat untuk memulakan perniagaan sendiri. Akhirnya, pada tahun 1979, Tuan Maidin membuat keputusan untuk mengembangkan lagi perniagaan beliau. Akhirnya, beliau memilih negeri Terengganu. Kedai kedua ini merupakan kedai 2 tingkat dan berwarna kuning air. Oleh kerana ia mempunyai pelbagai jenis barangan, kedai ini telah digunakan sebagai asas untuk kedai Encik Maidin. Seterusnya, Maidin telah dibina di seluruh negeri di Malaysia. Kemajuan dan keuntungan yang diperolehi menjadikan status Maidin berubah daripada kedai runcit kepada pasaraya. Teknik pemasaran bermaksud satu tindakan yang digunakan oleh sesuatu organisasi untuk merancang perjalanan serta pelat tindakan yang akan digunakan oleh mereka sepanjang berniaga lah maksudnya. So teknik pemasaran ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada mengenai produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan mereka. Terdapat 3 teknik pemasaran yang digunakan oleh perniagaan Maidin. Antaranya pertama sekali adalah pengiklanan. Pengiklanan ini bertujuan untuk menyebarkan maklumat dan juga dan mendapatkan perhatian daripada pelanggan mereka. Walaupun kos ni agak mahal, tetapi impak yang diberikan sangat besar, iaitu memberikan keuntungan secara jangka panjang kerana ia dapat
meningkatkan imej perniagaan tersebut, seterusnya meraih lebih banyak pelanggan. Contoh teknik pengiklanan yang digunakan oleh Maiden ini seperti proses perekrutan pekerja, menggunakan laman web resmi Facebook untuk menyampaikan maklumat-maklumat penting, bukan Facebook, Twitter ataupun TikTok, dan juga adalah jualan online. So cara ni dapat Maiden dapat memperoleh pelanggan di seluruh negara sebab ia bukan hanya menggunakan ia menggunakan secara menyeluruh yang sekarang famous lah, maksudnya secara atas talian. Yang kedua adalah promosi jualan, teknik pemasaran secara promosi jualan. Promosi jualan ini bertujuan untuk meningkatkan produk jualan dan juga perkhidmatan. Maksudnya mereka akan melakukan jualan murah, jualan percuma, kupon percuma, dan juga harga barang yang lebih kupon diskon bagi barang-barang tertentu. So Maiden ni dengan adanya begini, orang pun akan tertarik untuk berkunjung lah ke sana dan seterusnya melakukan pembelian di sana. Maiden juga yang dikenali sebagai supermarket antara terbesar di Malaysia melakukan promosi yang besar-besaran semasa ada perayaan. So dia akan jadi tumpuan. So itu secara tidak langsung telah meningkatkan keuntungan mereka, meningkatkan hasil jualan mereka. Dan satu lagi yang menariknya, Maiden ni setiap kali meraihkan sambutan perayaan atau maksudnya hari tertubuhnya Maiden, mereka akan banyak melakukan diskaun. Tujuannya adalah untuk menghargai peminat, menghargai pelanggan yang terus setia menyokong mereka sehingga kini. Dan teknik pesanan yang terakhir adalah pemilihan lokasi yang strategik. Okey, lokasi yang strategik ni penting sebab ia tujuannya adalah untuk memperluas sasaran pengguna. So dengan begitu ia akan dapat lebih ramai pengguna lah, pelanggan. So aspek yang diambil kira adalah lokasi yang strategik dan juga keluasan serta keadaan bangunan tersebut sendiri. Bagi lokasi dia mesti mudah untuk dicapai dan dikunjungi oleh pelanggan, dan kalau bangunan ini pula dia mesti selamat dan juga selesa untuk digunakan, maksudnya seperti parking apa semua tu dia selesa lah. Contohnya Maiden di seluruh negara ni, macam contohnya di KL ada di Maiden Danau Sarjana, di Maiden Emporium Rawang, Maiden Jasin Melaka, dan banyak lagi. So apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah Maiden ni telah berjaya menggunakan pelbagai teknik pemasaran yang menarik, yang sangat menarik, sehingga mereka memiliki pelanggan bukan hanya di bahagian Semenanjung tapi di Sabah, Sarawak juga, dan seterusnya berjaya bertahan di pasaran sehingga lebih sedekat lamanya. Antara pencapaian syarikat Maiden Muhammad Holdings sepanjang 67 tahun bertapa dalam industri rangkaian pemborongan dan peruncitan adalah berjaya membuka 68 cawangan kedai yang terdiri daripada Pasaraya Besar Maiden, Emporium, Pasar Mini, Maiden Mart, dan mempunyai 1,300 unit penyimpanan stok serta 100 jenama pengeluar peralatan tulen Maiden. Selain itu, Maiden juga berjaya memasarkan dan mempromosikan 2,000 produk tempatan yang dikeluarkan oleh usahawan tempatan di seluruh rangkaian Pasaraya Maiden untuk memberi peluang kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka sekaligus meningkatkan jualan produk-produk tempatan. Seterusnya, Maiden juga telah merangkul banyak anugerah dalam industri rangkaian pemborongan dan peruncitan. Antara anugerah yang telah dirangkul adalah Anugerah Gangsa bagi kategori peruncitan pada tahun 2022 dan berjaya merangkul Anugerah Emas bagi kategori peruncitan pada tahun 2023 di Putra Area Brass Awards. Maiden juga telah menerima Anugerah Majikan Prihatin sempena Hari Orang Kurang Upaya pada tahun 2020. Selain itu, Maiden juga merangkul Anugerah Perdana bagi kategori penyertaan terbaik kempen beli barangan Malaysia dan merangkul Anugerah bagi kategori peruncit terbaik Bumiputera dalam Anugerah Perdagangan Dalam Negeri 2020 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Antara barangan jualan pertama Maiden ialah barangan permainan. Tuan Maiden telah membawa masuk barangan daripada Thailand dengan mudah. Hasilnya tidak disangka dan suka dipercayai kerana barangan ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk Kelantan ketika itu. Sehingga kini, barang permainan ini tetap dan masih dijual di semua cawangan Maiden. Selain itu, barangan jualan Maiden juga ialah minyak atar. Minyak atar dijual di setiap cawangan Maiden dan menjadi salah satu barangan jualan mereka yang laku sehingga kini.
Tuan Mahathir sebagai pengasas mempunyai minat yang mendalam terhadap minyak atar. Ketika ini, terdapat pelbagai jenis wangian minyak atar yang terdiri daripada pelbagai jenama seperti kasturi merah, jasmin, al-sultan dan sebagainya. Kini, Mahathir juga telah mempunyai barangan keluaran syarikat mereka sendiri. Barangan keluaran Maidin terdiri daripada keperluan harian. Antara jenama barangan keluaran Maidin ialah sutra tisu supri atau Royal Touch, ubat gigi dan tisu basah pesona, lampir pakai buang Dreyfus, biskut raya mai rasa, minuman coklat One Nation Choice dan kordial mai rasa serta minyak masak Amira. Dari segi jenama pakaian dan aksesori pula ialah butang baju Melayu Arman dan kemeja G. Miguel. Di samping itu, tekstil juga menjadi salah satu barangan keluaran Maidin. Contohnya, cawangan Emporium Kota Baharu di Jalan Pintu Pong. Maidin menjual barangan tekstil seperti pakaian wanita, kanak-kanak, lelaki dan bayi. Cawangan Emporium ini dibuka dan dinamakan sebagai Maidin Tekstil. Dalam pada itu, Maidin turut mempunyai barangan elektrik, perabot dan peralatan rumah keluaran tersendiri. Nama barangan ini dikenali sebagai My Home. Antaranya ialah kuali, kerusi, meja, setrika, pinggan mangkuk dan sebagainya. Maidin juga mengeluarkan barangan haji dan umrah. Contohnya, uncang batu, sarung bagasi dan sebagainya. Nama barangan-barangan haji ini dikenali sebagai My Hajj. Cabaran pertama yang perlu dihadapi oleh syarikat Maidin ialah krisis ekonomi pada tahun 1998. Bank Pusat Thailand telah mengambil keputusan dengan menarik diri dan mengampungkan mata wang mereka bertujuan untuk melindungi nilai baht. Kesannya, nilai ringgit telah merosot daripada RM2.52 kepada RM4.62 berbanding USD pada tahun 1997. Selain itu, Maidin juga terpaksa berdepan dengan halangan dan isu dengan pihak pembekal dan juga institusi kewangan meskipun Maidin telah mempunyai beberapa buah kedai pada ketika itu. Isu ini berlaku ekoran daripada perasaan yang tidak yakin para pembekal dan juga institusi kewangan terhadap kemampuan perniagaan ini. Di samping itu, bencana alam seperti banjir besar juga turut menjadi salah satu cabaran utama bagi syarikat Maidin. Maidin terpaksa menanggung kerugian yang besar iaitu dianggarkan mencecah lebih daripada 5 juta akibat daripada banjir besar yang melanda negara, terutamanya Selangor pada tahun 2021. Cawangan-cawangan Maidin yang dinaiki air terpaksa dilaksanakan kerja-kerja baik pulih bagi pemulihan. Seterusnya, Maidin juga terpaksa berhadapan dengan masalah terhadap penurunan nilai ringgit pada tahun 2016. Maidin terpaksa menanggung kerugian disebabkan oleh penurunan nilai mata wang negara berbanding dolar AS. Namun begitu, pengenalan kepada GST atau dasar kerajaan bukanlah punca kepada kerugian ini. Di samping itu, masalah berkaitan harga barang dan kos sara hidup juga menjadi cabaran dalam menjalankan perniagaan. Antara isu yang dibincangkan adalah mengenai isu kekurangan bekalan barang keperluan harian terutamanya telur ayam. Akhir sekali, cabaran paling sukar yang pernah dihadapi oleh syarikat Maidin adalah krisis pandemik COVID-19. Pandemik yang melanda dunia ini telah memberi impak mendalam terhadap negara terutama dalam aspek ekonomi. Banyak perniagaan dan syarikat yang terjejas disebabkan serangan wabak penyakit ini. Syarikat Maidin terpaksa menanggung kerugian disebabkan oleh kekangan SOP yang mengahadkan operasi perniagaan mereka. Kesimpulannya, penubuhan pasaraya Maidin membawa impak yang besar dalam ekonomi negara kita. Ini kerana Maidin merupakan salah satu pasaraya pilihan rakyat Malaysia untuk membeli barangan yang berkualiti dan bermutu tinggi. Sejarah penubuhan pasaraya ini juga tidak kurang hebatnya. Semuanya bermula daripada bawah. Perjalanan untuk membina sebuah pasaraya dan bertahan sehingga ke hari ini tidaklah semudah yang disangka. Dengan ini, pasaraya atau kedai-kedai yang terdapat di Malaysia haruslah mengambil contoh dan rujukan daripada pasaraya Maidin. Ini kerana pasaraya tersebut masih lagi kekal relevan sehingga ke hari ini dan mendapat keuntungan yang lumayan pada setiap tahun. Perkara yang paling dititik beratkan oleh pasaraya ini ialah kepuasan pelanggan. Jadi, perkara ini seharusnya dijadikan sebagai panduan kepada pengusaha pasaraya dan kedai-kedai runcit untuk meningkatkan lagi keuntungan jualan. Perkara ini juga dapat membantu meningkatkan lagi pendapatan negara kita. Dengan ini, kita berharap agar pasaraya Maidin akan terus maju di masa hadapan dan para pengguna akan terus menyokong dan membeli barangan di situ. Selain itu, kita juga berharap agar pasaraya Maidin ini akan lebih terkenal di peringkat antarabangsa sekaligus dapat membantu mengembangkan ekonomi negara.